Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naif Najwa Jati binti Abdul Latif, wartawan TV PSS SKTG. Terlebih dahulu ingin merakamkan jutaan terima kasih atas kesudian pihak Encik Rozaifri dan juga saudara Muhammad Rayyan Arif meluangkan masa untuk ditemu ramah. Boleh kita mulakan sekarang? Bolehkah Encik Rozaifri perkenalkan diri secara ringkas untuk tatapan para penonton? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Iris. Alhamdulillah. Nama saya Muhammad Rozaifri bin Muhammad Radhi. Saya berusia lebih kurang 40 tahun. Saya mempunyai anak lebih kurang 4 orang. Dan saya berasal daripada Tasik Ulugong, Pematang Berangan Tasik Ulugong, dan saya bekerja sebagai bekerja sendiri. Terima kasih Encik Rozaifri. Bagaimana pula dengan saudara Rayyan? Boleh perkenalkan diri secara ringkas? Nama saya Muhammad Rayyan Arif bin Muhammad Rozaifri. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tasik Ulugong. Saya berumur 11 tahun. Dan hobi saya bermain motor. Dan cita-cita saya menjadi seorang pegawai polis. Sedia maklum bahawa sejak kebelakangan ini, saudara Rayyan aktif dan terlibat secara langsung dalam aktiviti pemotoran. Bagaimanakah Encik Rozaifri perasan tentang bakat Rayyan dan bagaimana boleh mula mencebur diri dalam bidang pemotoran ini? Okey, bermulanya saya perasan tentang kebolehan Rayyan ni bermula daripada sejak pertengahan tahun lepas lah, pertengahan tahun lepas, di mana dia bermula sebenarnya daripada abang dia sendiri, abang dia yang bermain motocross juga. Jadi di situ dia mula menunjukkan minat dia dengan motosikal. Jadi dia pun pernah beritahu dekat saya untuk belikan dia satu untuk dia nak cuba bermain motocross. Jadi di situlah saya cuba bagi dekat dia, test dia pada tahun lepas tu. Saya tengok pencapaian dia tu daripada tak pandai bawa motor kepada bolehnya bawa motor tu mengambil masa yang terlalu singkat. Jadi di situ saya dah dapat perasan yang bahawanya dia dalam diri dia ni ada satu bakat yang terpendam. Jadi saya ambil keputusan untuk mencokilkan bakat dia untuk dia bermain motocross. Alhamdulillah, dalam masa beberapa bulan saja, dalam masa beberapa bulan saya bawa dia training dia, praktis dia dalam motocross ni, memang nampak kesungguhan dia tu dalam bermain motocross ni. Dan pada pertandingan yang pertama, dia dah menunjukkan satu pencapaian yang di luar jangka. Pada tahun sudah, pada bulan 11 macam tu, pertandingan yang pertama dia masuk, dia dah boleh duduk di podium yang keempat masa tu. Jadi di situlah bermulanya saya bersungguh-sungguh untuk latih dia lagi dalam motocross ni. Jadi sudah berapa lama saudara Rayyan terlibat dalam suka pemotoran ini? Kalau nak diikutkan, untuk Rayyan yang betul-betul aktif ni lebih kurang cukup 1 tahun lah. 1 tahun. Sebab dia bermula belajar bawa motor pada tahun 2022, lebih kurang pada bulan 8 macam tu lah, pertengahan tahun sudah tu, 2022. Jadi di situ dia tak pandai bawa motor. Dia satu budak yang tak biasa bawa motor, walaupun motor besar kan, motor kecil kan, motor apa jenis motor memang dia tak pandai bawa langsung. Jadi di situ saya mula bagi dia pegang motor terus kepada motocross. Jadi dia belajar di situ. Jadi pada bulan 11 tu lah kita agak serius sikit. Dah nampak bakat dia tu daripada bulan 11 tu sampailah bulan 11 2023 ni, alhamdulillah dah nampak pencapaian dia yang dalam masa 1 tahun ni, dah memang nampak dia berkebolehan lah dalam bidang motocross ni. Melihat kepada bidang yang diceburi oleh saudara Rayyan ini memerlukan modal yang agak besar, adakah aset yang digunakan oleh saudara Rayyan adalah koleksi peribadi? Memang dalam sukan motorsport ni modal yang agak besar.
Tapi itu bukanlah aset peribadi. Tapi selepas mana kita nampak kebolehan Ryan dalam bidang ni, barulah saya cuba memberanikan diri untuk melaburkan sedikit untuk membeli motosikal dekat dia, kelengkapan baju, body armor dia, body gear, kemudian kasut, helmet, semua tu memang menggunakan bukan daripada aset, sebab kalau ikutkan daripada aset yang sedia ada ni size tak sama. Jadi kita kena beli satu set untuk dia pakai yang size dengan dia. Jadi semua tu benda-benda yang baru yang kita belilah. Baik, saya faham. Apakah persediaan yang perlu dilakukan untuk sertai setiap kali pertandingan? Persediaan dia macam biasa. Seseorang yang nak main motocross ni, persediaan dia tu daripada segi mental dan fizikal, fitness kena jaga, jogging kena hari-hari, dan fitness lain tu memang kita jaga. Memang kita pantau setiap waktu dia punya tahap fitness dia, tahap kesihatan dia, semua memang kita memang kita jaga macam tu. Adakah saudara Ryan menerima khidmat jurulatih profesional dalam menguasai skill-skill tertentu? Kebanyakannya daripada latihan-latihan Ryan ni daripada saya sendirilah. Kemudian ada jugalah untuk 2-3 kali ni kita ada hire rider yang profesional daripada luar negara pun ada, daripada dalam Malaysia sendiri pun ada, memang ada, tapi kebanyakannya daripada saya sendiri yang melatih Ryan dalam motocross ni. Setiap kejayaan yang diperolehi pasti ada kesukaran yang dihadapi. Jadi, apakah cabaran yang dihadapi oleh saudara Ryan sepanjang perlibatan dalam bidang pemotoran ini? Cabaran dalam bidang motocross ni sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak daripada segi kita nak mendapatkan satu dana, sebab motocross ni dan juga bidang motorsport ni memang memerlukan satu dana yang sangat banyak. Sebab setiap kali penyertaan kita perlu, kebanyakannya penganjur-penganjur ni bukan dalam Pulau Pinang saja, seluruh Malaysia. Macam Ryan dah berjalan hampir ke seluruh Malaysia untuk menyertai pertandingan ni. Jadi kita terpaksa, itulah cabaran dia tu, cabaran daripada segi dana, kemudian daripada segi bila mana waktu latihan ada kerosakan daripada motosikal tu sendiri. Itulah cabaran-cabaran yang kita kena hadapi lah. Apakah kenangan manis dan pahit yang dialami oleh saudara Ryan? Dalam semua pelibatan saya dalam bidang motocross ini, saya setiap kali race atau perlombaan, saya membawa balik semua race itu hadiah. Dalam semua ni, itu kenangan pahit saya ialah pernah jatuh dalam semasa perlombaan hingga ada mengalami kecederaan yang agak serius. Bagaimana pula dengan Encik Zaifri? Boleh kongsi pengalaman manis dan pahit tak? Kenangan manis dia bila mana setiap kali saya bawa dia daripada mula dia menceburi dalam pertandingan motocross ni, itu kenangan manis yang setiap kali tu alhamdulillah dia tak pernah balik dengan tangan kosong. Dia tak pernah balik lagi dah dengan tangan kosong. Jadi kenangan pahit pun sama juga macam mana yang Ryan cerita. Bila mana dia jatuh bila mana dia jatuh, kemudian bila mana ada kerosakan pada jentera, itu bagi saya satu kenangan yang pahit, tapi sebenarnya itu satu pengalaman bagi kami, sebab kami pun macam Ryan dalam masih dikatakan orang barulah dalam bidang ni. Jadi itulah pengalaman manis dan pahit yang kami pernah lalui sepanjang 1 tahun ni. Bagaimanakah Ryan membahagikan masa untuk pelajaran dan juga bidang pemotoran ini? Okey, memang kita ada jadual untuk Ryan. Memang kita dah siapkan satu jadual dia, di mana jadual yang dia perlu hadapi setiap hari itu, mana dengan dia sekolah
pagi-pagi di sekolah sini, kemudian balik dia akan pergi ke Carrefour. Selepas balik di Carrefour tu, dia akan ada untuk selesaikan fitness dia, jogging, sama ada jogging, pumping ataupun skipping ataupun apa-apa saja. Dan pada waktu malam memang untuk dia siapkan homework sekolah dia lah. Dan begitulah setiap rutin dia. Cuma untuk latihan membawa motor ni kebanyakannya kita akan tumpu pada hari Sabtu dan Ahad. Di sebelah pagi ataupun petang, bergantung kepada waktu yang ada lah. Tapi memang setiap minggu tu insya-Allah lah kita akan bawa dia untuk training bawa motor macam tu. Sebagai seorang ayah, apakah harapan dan impian Encik terhadap Ryan? Okey. Harapan kita ni supaya Ryan dapat pergi lebih jauh lah selepas ni. Di peringkat antarabangsa lah. Jadi bukan kita nak tumpu dia untuk hanya sekadar bermain di dalam kampung ataupun bermain di dalam negeri sendiri. Dan malah sekarang ni pun Ryan dah pun masuk dalam Malaysian Motocross Championship, di mana Ryan pun dah sekarang ni dalam ranking Malaysia yang nombor 3 sekarang, alhamdulillah. Dan selepas ni pun memang kita bercita-cita lebih tinggi lagi, bercita-cita lebih besar lagi untuk dia pergi lebih jauh mana kata di peringkat Asia dan juga antarabangsa. Itu harapan kita lah, di mana dengan apa yang kita tengok kesungguhan daripada dia tu, insya-Allah kita akan bawa lah sejauh mana yang dia boleh pergi. Bagaimana pula dengan Ryan? Apakah harapan dan impian Ryan? Harapan saya ingin membawa bidang motocross ini ke peringkat antarabangsa ataupun peringkat yang lain lebih tinggi. Impian saya ingin menjadi seorang pelumba motocross yang terkenal. Setakat ini sahaja temu bual kita. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Encik Rozaifri dan saudara Ryan dalam sesi temu bual ini. Terima kasih juga atas perkongsian yang sangat menarik untuk tatapan umum. Saya Nur Airin Najwa melaporkan untuk TV PSS SK Tasik Glugur.